Bluey ialah sebuah rancangan yang mengingati segala-galanya. Setiap mainan yang ditinggalkan di atas rak, setiap pelekat di dinding, setiap watak yang pernah muncul di skrin. Jadi, apabila watak tiba-tiba tidak muncul lagi, peminat pasti perasan. Dan hari ini, kita akan bercakap tentang semua watak yang terus menyepi. Watak-watak yang diperkenalkan oleh rancangan ini membuatkan anda ambil peduli, tetapi kemudian tidak pernah benar-benar dibawa kembali. Jean-Luc, mari kita mulakan dengan yang benar-benar menyakitkan hati. Bluey dan Jean-Luc bertemu semasa percutian berkhemah dan mereka berdua membentuk salah satu persahabatan terindah yang pernah ditunjukkan oleh rancangan ini. Masalahnya, mereka tidak dapat memahami antara satu sama lain. Dia bercakap dalam bahasa Perancis, dia pula bercakap dalam bahasa Inggeris. Tetapi semua itu tidak menghalang mereka daripada bermain, meneroka dan akhirnya menanam pokok bersama-sama. Tiada kata-kata diperlukan. Pada penghujung episod, rancangan itu memaparkan mereka berdua sebagai remaja bertemu semula di bawah pokok yang sama. Dan dalam episod bingo, jika anda lihat pada dinding di latar belakang, anda boleh nampak lukisan yang dibuat oleh Bluey tentang dirinya dan Jean-Luc masih tergantung di situ walaupun sudah beberapa musim berlalu. Dia tidak pernah melupakan dia. Persoalannya ialah, sama ada rancangan itu akan membiarkan mereka bertemu semula. Winnie ialah seekor Labrador coklat yang ditemui oleh Bluey dalam episod kafe di mana kedua-dua gadis itu terus menjadi rapat melalui permainan di taman permainan. Menjelang akhir episod itu, Bandit telah berkawan dengan ayah Winnie, Fido, dan malah menjemput mereka datang untuk sarapan. Dan di sinilah ia menjadi pelik. Fido sebenarnya kembali muncul. Dalam episod sempurna, dia dan Bandit dilihat sedang berbual seperti dua orang yang kekal berkawan. Persahabatan antara ayah mereka kekal, yang bermakna Winnie masih ada di luar sana tetapi dia tidak pernah muncul lagi. Tidak sekalipun. Bandit buat bahagiannya. Dia terus mengekalkan persahabatan dengan Fido. Jadi, kenapa Winnie tidak pernah datang ke sarapan yang dia janjikan itu? Saudara lelaki Chloe. Chloe ialah salah seorang kawan rapat Bluey. Dia telah muncul dalam beberapa episod. Dia mempunyai jalan cerita sendiri dalam episod Octopus dan keluarganya terasa seperti sebahagian daripada dunia Bluey yang benar-benar kukuh. Jadi, ini menjadikan kes adik lelakinya yang masih bayi lebih sukar untuk dijelaskan. Dia muncul dalam episod The Magic Xylophone dan Wagon Ride sebagai bayi baru lahir yang ditolak dalam kereta sorong. 2 episod. Kemudian, tiada apa-apa, benar-benar hilang, seolah-olah dia tidak pernah wujud. Inilah yang membuatnya sangat pelik. Chloe terus muncul. Ibu dia pun muncul. Keluarga itu jelas masih menjadi sebahagian daripada rancangan, tetapi adik lelaki bayi itu hilang sementara seluruh siri bergerak ke hadapan tanpa dia. Pada masa ini, berdasarkan garis masa rancangan itu, bayi itu sepatutnya sudah menjadi kanak-kanak kecil. Mungkin sudah umur tadika. Seluruh keluarga ada di situ. Jadi, di mana dia? Ibu Chili telah meninggal dunia lama sebelum Bluey dan Bingo dilahirkan. Bermakna, kedua-dua gadis itu tidak pernah berjumpa dengan nenek sebelah ibu mereka langsung. Namun begitu, dia ada di mana-mana. 2 gambar beliau tergantung di lorong depan rumah keluarga Hila. Satu menunjukkan beliau bersama Maud, Brandy dan Chili, dan satu lagi, gambar beliau sendirian di atas kuda. Kita belajar sedikit lagi tentang beliau dalam episod Naga. Beliau ditunjukkan dalam ingatan Chili sebagai seorang ibu yang penyayang dan sentiasa memberi galakan, yang memberitahu Chili kecil supaya terus melukis walaupun lukisan kudanya tidak kelihatan betul. Itulah satu-satunya kali kita pernah mendengar tentang beliau. Satu kenangan, satu episod. Dan kemudian beliau hilang lagi, kembali menjadi sekeping gambar di dinding. Jadi persoalannya di sini, bilakah kita akan dapat melihat episod imbas kembali tentang beliau, ayah Indy dan adik perempuannya? Mari kita bincangkan tentang 2 watak yang secara teknikalnya wujud tetapi tidak pernah muncul. Indy ialah salah seorang kawan rapat Bluey. Kita telah banyak melihat ibu Indy, tetapi Indy juga mempunyai adik perempuan yang lahir pramatang dan baik adik perempuannya maupun ayah Indy tidak pernah muncul di skrin. Dan perkara pelik tentang semua ini ialah, dalam episod mesyuarat keluarga, Bluey malah menyebut keluarga Hila pergi ke rumah Indy untuk makan malam, yang menunjukkan bahawa kedua-dua keluarga itu sangat rapat. Jadi untuk sebuah rancangan yang begitu mengambil berat tentang dinamik keluarga, itu adalah satu kekurangan yang ketara. Bayi pramatang adalah pengalaman yang boleh mengubah seluruh isi rumah. Hakikat bahawa rancangan itu menyebutnya dan kemudian teruskan tanpa menerokanya terasa seperti perkara yang belum selesai.
Mia dan Kapten. Ada watak yang hilang secara senyap. Ada pula yang hilang tepat ketika kisah mereka baru sahaja bermula. Mia dan Kapten memang tergolong dalam kumpulan kedua itu. Mereka muncul dalam Buck Boots, episod di mana Bluey dan Mackenzie pertama kali belajar bagaimana rupa perasaan romantik antara dua orang, Kapten dan Mia, kedua-duanya saling menyukai. Mudah dan jelas. Dan seluruh episod itu menuju ke saat itu. Kemudian episod itu tamat dan itulah sahaja sebenarnya. Mereka pernah muncul di latar belakang dalam satu adegan pesta di Curry Quest, tetapi mereka tidak pernah lagi menjadi fokus utama dalam mana-mana cerita. Rancangan itu memperkenalkan satu jalan cerita emosi yang penting dan kemudian membiarkannya tergantung begitu sahaja. Harap-harap musim keempat akan sambung semula kerana kedua-dua mereka layak mendapat pengakhiran yang sepatutnya. Ibu Winton. Winton tinggal bersama ibunya tetapi kerap melawat ayahnya. Namun, ibunya tidak pernah sekalipun muncul dalam rancangan ini atau mana-mana media Bluey yang lain. Itu memang luar biasa bila difikirkan. Dia adalah ibu yang sebenarnya tinggal bersama dia, tapi dia langsung tidak kelihatan. Menjelang akhir musim, tiga Winton berpindah tinggal bersama ayahnya dan keluarga Terrier, yang bermakna pada satu ketika, susunan tempat tinggal telah berubah. Adakah ibunya berpindah? Adakah dia memutuskan bahawa situasi keluarga campuran yang baru itu lebih baik untuk Winton? Ada satu kisah di situ tentang seorang ibu yang diam-diam berundur dan rancangan itu masih belum menceritakannya. Ibu Winton mungkin merupakan watak yang paling menarik dari segi penceritaan yang tidak pernah muncul dalam keseluruhan siri ini. Bosko. Ini satu yang kebanyakan orang benar-benar lupa, walaupun implikasinya sangat besar. Dalam episod Double Babysitter, Bluey menyebut Bosko, bekas teman lelaki Frisky. Bosko sukar untuk disayangi, tapi tidak lagi. Dan cara dia menyebut tentang Bosko menceritakan segalanya. Dia memang kenal Bosko. Bukan sekadar tahu tentang dia, tapi benar-benar kenal dia. Frisky telah memperkenalkan Bosko kepada anak baptisnya, yang bermaksud hubungan mereka cukup serius sehingga perkahwinan dirasakan sebagai satu kemungkinan yang nyata. Jadi, kenapa mereka berpisah? Ada petunjuk yang tersembunyi dalam tingkah laku Frisky. Apabila Rat cuba membawa dia keluar dari Brisbane, dia bertindak balas dengan kemarahan yang nyata dan jelas. Jenis kemarahan yang bukan muncul tanpa sebab. Ramai peminat percaya, Bosko adalah sebabnya bahawa dialah lelaki yang mahu Frisky pergi dan dia menolak. Dan kehilangan Bosko adalah harga yang perlu dibayar kerana memilih untuk tetap tinggal. Jika itu benar, maka Frisky membina kehidupan bersama Rat di bandar yang sama yang dia enggan tinggalkan, itu memang sangat berbeza. Ayah Rusty adalah salah satu watak yang paling penting walaupun tidak pernah muncul dalam keseluruhan rancangan ini. Dia seorang askar yang berkhidmat jauh dari rumah dan segala yang Rusty tahu tentang disiplin, kesetiaan dan erti keberanian, semuanya dia pelajari daripada ayahnya. Ironinya, kita jarang sekali melihat lelaki itu. Dalam episod Army, dia hanya muncul dari belakang, wajahnya tidak pernah ditunjukkan. Hanya dalam episod Cricket barulah kita mendapat sesuatu yang lebih peribadi. Sebuah surat yang ditulisnya kepada anaknya. Apa yang menjadikan ini lebih menarik ialah Rusty pada asalnya akan menjadi watak utama rancangan ini sebelum pencipta Joe Brum mengalihkan tumpuan kepada Bluey. Jika versi asal itu diteruskan, ayah Rusty mungkin akan menjadi watak utama, bandit dalam versi cerita tersebut. Sebaliknya, dia menjadi satu kehadiran yang tenang dan terhormat yang wujud sepenuhnya di luar layar. Rancangan ini tidak pernah benar-benar memberikan detik istimewa untuknya. Itu terasa seperti urusan yang belum selesai. Hercules hanya muncul dalam satu episod sarkas, tetapi dia tetap meninggalkan kesan. Dia adalah anak anjing Saint Bernard, yang bermaksud dia sudah lebih besar daripada kanak-kanak lain seusianya dan episod itu tidak menyembunyikan bagaimana kuasa itu boleh disalahgunakan. Dia menolak Winton ke sana sini, memaksanya melakukan perkara yang dia tidak mahu dan secara umumnya bertindak seperti pembuli, sehinggalah Bingo daripada semua orang menegurnya. Kemudian sesuatu berubah. Pada akhirnya, Hercules menggunakan saiz badannya untuk mengangkat Mackenzie dan memutarnya di udara dan tiba-tiba semuanya menjadi penuh kegembiraan. Perubahan itu, daripada seseorang yang menggunakan saiz badannya untuk menakut-nakutkan kepada seseorang yang menggunakannya untuk menggembirakan, memang layak diberi kesinambungan. Ada satu watak penuh di situ. Kenapa Hercules tidak kembali? Dia mungkin sudah lebih tua dan berada di tahun persekolahan yang berbeza. Dia mungkin telah berpindah. Tetapi apapun alasannya,
Rancangan itu telah meminggirkan seorang budak yang benar-benar menarik. 2 orang Jasper. Yang ini memang mengelirukan dan mungkin akan dijelaskan sendiri. Sekolah Bingo mempunyai 2 pelajar bernama Jasper, Jasper G, seekor Doberman, dan Jasper W, seekor Rottweiler. Dalam episod Bob Bilby, seekor anak anjing yang ditunjukkan bersama maskot kelas Puan Retriever dikenali sebagai Jasper. Tetapi yang mana satu? Peminat telah membincangkannya sejak itu. Teori yang sedang diperkatakan ialah mempunyai 2 watak dengan nama yang sama telah menimbulkan cukup kekeliruan dalam produksi sehingga para penulis secara senyap memilih untuk mengekalkan satu dan membiarkan yang satu lagi dilupakan. Dalam kehidupan sebenar, 2 kanak-kanak berkongsi nama adalah perkara biasa. Dalam episod animasi 7 minit, ia menjadi mimpi ngeri logistik. Salah seorang yang bernama Jasper kekal. Yang satu lagi menjadi nota kaki. Jadi, apa pendapat anda? Mereka ini bukan sekadar watak sampingan yang dilupakan. Mereka ialah persoalan yang tergantung dalam sebuah rancangan yang hampir tidak pernah membiarkan sesuatu tidak diselesaikan. Dan jika Bluey telah mengajar kita apa-apa, ia adalah bahawa ia pasti akhirnya akan kembali untuk menyudahkan apa yang dimulakannya.